laporan berita dari Sarawak, kita lintas langsung bersama Damia Cassandra Manja di RTM Kuching. Silakan Damia. Baik, terima kasih Miza. Dan saudara, kita mulakan N5 dari Sarawak petang ini dengan perkembangan pilihan raya kecil PRK Dun Tanjung Datu. Dan untuk mengetahui perkembangannya, kita berlintas langsung ke Lundu bersama wartawan lokasi Siti Nadia Hassani. Dan Nadia, teruskan saja dengan perkembangan di sana. Terima kasih Damia di studio BRTM Kuching. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mahu projek Pen Borneo jajaran Teluk Melano Sematan disiapkan lebih awal daripada jadual. Menyatakan perkara tersebut, beliau mahu projek sepanjang 32.77 km itu perlu siap sepenuhnya pada akhir 2018 dan bukannya pada 2019. Saya naik heli tadi tengok sampai ke Teluk Datu tadi, Teluk Melano tadi. Saya telah tengok kemajuannya, jalan ikut jadual dan saya minta siap lebih awal lagi. Bukan tahun 2019 tapi akhir tahun 2018 siap jalan ini nanti. Perdana Menteri berkata demikian di hadapan ratusan penduduk Lundu sempena perasmian Medan Selera bernilai 4.2 juta ringgit di Lundu hari ini. Menurut Datuk Seri Najib lagi, pada perancangan awal Lebuh Raya Pen Borneo, pembinaan jajaran Teluk Melano Sematan itu tidak termasuk dalam projek Mega Terbabit. Namun atas keprihatinan Allahyarham Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satem yang mahu membawa transformasi ekonomi di kawasan tersebut, Tan Sri Adenan yang pada ketika itu merupakan Ketua Menteri Sarawak telah mencadangkan agar beliau melibatkan sekali jajaran berkenaan dalam projek Lebuh Raya Pen Borneo. Datuk Seri Najib berkata beliau telah bersetuju dan meluluskan cadangan berkenaan dengan memberi peruntukan sejumlah 588 juta ringgit. Pembinaan jajaran Teluk Melano Sematan yang turut melibatkan 6 jambatan kini siap kira-kira 18%. Sementara itu, pusat niaga yang dibina dengan kos 4.2 juta ringgit itu dan mempunyai 25 buah gerai sememangnya dinantikan oleh peniaga di kawasan itu. Masyarakat di kawasan Lundu amat bersyukur kerana kemudahan Medan Selera Lundu itu mampu meningkatkan ekonomi penduduk setempat. Oh, rasa gembira sekali dapat kedai baru. Ada dapat apa namanya peninggalan arwah lah, siapa cerita. Sedih. Oh, dengan baguslah sebenarnya memberi kemudahan pada rakyat Lundu. Ialah naik taraf naik oleh orang kampung ni, orang berjual dah naik sikit dah nyempun perbelanjaan. Bagi kami lah, kami rakyat Sarawak, terutama Lundu, kira berterima kasihlah kepada PM kita sebab ialah pasal kedatangan beliau ke daerah Lundu ni lah dan kira merasmikan inilah tempat makan. Majlis perasmian itu turut dihadiri oleh Ketua Menteri Dato' Ahmad Awang Johari Tun Abang Haji Openg. Kerajaan akan meneruskan 850 projek di seluruh Lundu seperti yang dijanjikan semasa hayat Ketua Menteri Sarawak kelima Allahyarham Tan Sri Adenan Satem. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata ia membuktikan betapa kerajaan komited memenuhi semua janjinya semasa pilihan raya lepas mahupun sepanjang Barisan Nasional berkuasa di Sarawak. 850 lebih projek yang telah pun dirancangkan untuk kawasan ini akan terus diteruskan pelaksanaannya dan Tan Sri Jamilah adalah seorang yang begitu committed untuk mencapai ataupun memastikan agenda Allahyarham Tok Nan tercapai sepenuhnya. Dalam satu sidang media di Lundu hari ini, beliau menjelaskan kerajaan juga akan menambah peruntukan bagi membina pam air bagi dua kawasan. Pembinaan pam yang menelan belanja 129 juta ringgit itu akan memanfaatkan kawasan Tanjung Datuk dan Tasik Biru di Bau.
Beliau percaya ia akan memberi kelegaan kepada penduduk di kawasan hujung Sarawak ini sejak sekian lama. Kawasan pesisir pantai Lundu dan Sematan bukan sahaja mampu menggambit kehadiran pengunjung, malah lautan membiru yang dihuni oleh pelbagai spesies hidupan marin menjadikannya kawasan tumpuan para nelayan tempatan. Bagi melestarikan sumber marin yang sedia ada, inisiatif melabuhkan tukun tiruan di perairan laut dilihat mampu meningkatkan aspek ekonomi. Kupasan lanjut bersama wartawan Monica Gary. Tukun yang dilabuhkan di perairan laut dalam tempoh yang lama bukan sahaja berfungsi sebagai kawasan perlindungan tetapi sebagai habitat pelbagai spesies ikan dan terumbu karang. Projek yang dimulakan sejak tahun 1984 di Sarawak oleh Jabatan Perikanan Laut Sarawak JPLS itu ternyata telah meningkatkan pembiakan ikan di kawasan perairan selain menghalang aktiviti pukat tunda. Terdapat pelbagai jenis tukun dilabuhkan di perairan, antaranya tukun berbola, tukun rekreasi dan tukun kubuet yang mempunyai berat kira-kira 5 sehingga 18 tan. Sebelum melabuhkan tukun, pemilihan tapak dan dasar laut akan dilakukan oleh Institut Penyelidikan Perikanan Bintawak bahagian Sarawak dan pihak JPLS. Ada jenis tukun yang kita letak misalnya di dasar lembut. Kita letak dia misalnya dia tinggi tapi bila bertahun-tahun dia akan turun tapi dia memang masih kekal. Jadi kita pun buat reka bentuk dia. Kalau kita tengok di sini memang sesuai untuk dasar lembut. Bagi kawasan perairan laut Sematan, sebanyak 79,432 unit tukun tiruan telah dilabuhkan dan terkini sebanyak 180 unit tukun rekreasi dan 345 unit tukun tiruan jenis berbola pada tahun 2015 sehingga 2016. Dengan kedalaman 20 meter dari dasar laut, tukun ini dilabuhkan dengan cara satu persatu dan disusun rapat antara satu sama lain. Caranya kita biasanya kita buat di pantai dulu. Bila dah siap, dia akan bawa pergi pakai barge untuk pergi ke tapak dan dari sana kita akan menggunakan kren untuk melabuhkan. Dan kita melabuhkan dengan cara menghulurkan satu persatu dan kaki tangan kita juga ada menjelam untuk memastikan kedudukan dia adalah sesuai. Sejak projek yang mencecah kos kira-kira 10 juta ringgit di bawah Rancangan Malaysia ke-10 dan Rancangan Malaysia ke-11 dijalankan di kawasan perairan Sematan, ia jelas memberi manfaat kepada kira-kira 680 nelayan tulen daripada lebih 838 nelayan yang berdaftar dengan Persatuan Nelayan Kawasan Sematan dan Lundu. Nya itu dah mendatangkan hasil lah kepada khusus kepada pemancing-pemancing lah. Pemancing-pemancing yang merupakan juga satu spot untuk orang yang lebih yang kaki pancing. Masa tahun lepas tidak kaki pancing, saya kaki pancing kita yang khusus yang mencari rezeki dengan hasil pancing memang ada hasil lah, merupakan dapat mencapai matlamat setidaknya membuang tukun di Sia sebagai pusat pengumpulan ikan lah. Biasanya tukun yang dekat dipasang baru sebelum ia ke tanah dipasang oleh orang tinggal dengan yang kini tu ikan yang makin bertambah. Ada juga tambahnya macam dari ikan kail bertambahlah. Selain aktiviti menangkap ikan, nelayan di kawasan tersebut juga mampu meraih pendapatan sampingan terutama dalam aktiviti pelancongan joran. Kebanyakan pengunjung dari luar kawasan akan menggunakan perkhidmatan nelayan sebagai pemandu arah untuk memancing ke kawasan tukun dan pulau. Bayaran ikut tempat. Contohnya mun ke pulau ataupun CM 750. Mun luar daripada ke Teluk Melano 1,000. Luar lagi Teluk Melano 1,500 sampai malam dan sampai ke esok harinya.
awal malam. Apa yang menariknya, para nelayan di sematan ini memanggil kawasan Tukun yang telah dilancarkan oleh mantan Ketua Menteri Allahyarham Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem sebagai Tukun CM. Tukun ya, kami nungkahnya Tukun CM karena CM pun pergi membuangkan benda ya kami kenalnya Tukun CM. Pelancaran Tukun tiruan oleh mantan Ketua Menteri Allahyarham Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem pada Oktober 2015 di sematan ini jelas menunjukkan keprihatinan beliau dalam memelihara sumber perikanan di samping menjamin industri pelancongan hasil daripada kewujudan kawasan marin yang mempesonakan. Diibaratkan sebagai banglo untuk kehidupan marin, tukun yang dilabuhkan di sekitar dasar laut sematan ini dilihat dapat membantu meningkatkan lagi hasil tangkapan para nelayan yang menjadikan aktiviti menangkap ikan ini sebagai sumber ekonomi yang utama. Laporan Monica Gary bersama juru kamera Vincent Wong dan Ronnie Hitlet untuk Berita RTM. Setakat ini dahulu yang dapat saya kongsikan bagi perkembangan semasa sekitar PRK Dun Tanjung Datu. Seterusnya kembali bersama Damia di Studio B RTM Kuching. Baik, terima kasih Nadia untuk perkembangan di Lundu sebentar tadi. Untuk ke berita seterusnya, Sarawak berikrar akan berusaha memenangi sekurang-kurangnya 29 kerusi parlimen dalam pilihan raya umum ke-14 PRU14 yang akan datang. Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg berkata dengan kemenangan majoriti itu akan memastikan PN terus memimpin negara ini. Tidak kurang-kurangnya we try lah 29. Termasuk stampin. Ini betul-betul ni mau kerja kuat lah, Profesor Sim. Mau kerja kuat. Berucap dalam Majlis Ramah Tamah Tahun Baharu Cina di Pedawan yang dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Amar Abang Johari turut memberi keyakinan hak-hak Sarawak yang terhakis sekian lama akan dituntut semula. Dalam pada itu katanya adalah menjadi tugas mereka bagi membentuk dan mempertahankan negara yang telah dibina oleh pemimpin dan pejuang terdahulu. Dedahnya Tun Abdul Razak dan Tun Abang Haji Openg merupakan antara pemimpin yang menyaksikan Perjanjian Malaysia 1963 ditandatangani. Panglima Brigade ke-31 Infanteri Brigadier Jeneral Datuk Fazil Tajuddin mahu sasaran seramai 1,900 orang anggota di Brigade 31 dicapai sebelum hujung tahun ini sebagai teras pertama pemerintahannya. Brigadier Jeneral Datuk Fazil yang merupakan Panglima kedua Brigade ke-31 menambah kekurangan yang dihadapi oleh anggota di Brigade tersebut kini adalah satu pengorbanan dalam pembentukan Brigade ke-31 Infanteri ke arah memertabat aspirasi mempertahankan kedaulatan persempadanan darat negara. Berucap di pembarisan pembacaan Perintah Ulung Panglima Tentera Darat dan Perintah Ulung Panglima Brigade ke-31 Infanteri di Kem Junako Pak Sibu, beliau bertegas akan terus berusaha untuk meningkatkan kualiti hidup anggota di kem tersebut. Katanya teras kedua pemerintahan beliau adalah keselesaan persekitaran tempat bekerja di dalam kem-kem PLKN yang diduduki. Selain itu, beliau juga akan berusaha mendapatkan rumah-rumah keluarga untuk para pegawai dan anggota yang pastinya akan melonjakkan moral dan mutu kerja warga 31 Brigade. Pembarisan itu disertai seramai 21 orang pegawai dan 183 anggota lain-lain pangkat. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza.